semua, saya Arini Adriana, pengasas Gula Kekri. Selamat datang ke rumah saya. Turn down for whips and Bugattis, pulling out Maserati. I'm in deep in the lobby. I'm looking as we wildin', we getting money over here. Assalamualaikum, hai Nani. Hai, waalaikumsalam. Masya Allah cantik jadi hari ni. Oh, thank you. Terima kasih kerana sudi Terima terima kasih kunjungan Nona kerana untuk sudi datang. hari ni kita Nona Lifestyle bersama dengan Nani. So kita nak simak-simak sikit lah. Mula nak tahulah perkembangan terbaru Nani sebagai usahawan Gula Kekri. Apa perkembangan terbaru you? Okay, so sekarang of course dulu dengan sekarang dah dalam bisnes dah 17 tahun. Masya Allah. So dah banyak beza dah kan. Semestinya ada 3 orang anak, bisnes pun orang kata makin outlet pun kita nak buka lagi banyak. Branding kita pun kita tengah strongkan lagi. So orang kata kita dah berubah lah. Orang kata ada perubahan. Ada perubahan. Ingat lagi last saya jumpa Nani masa Red Carpet Nona Superwoman Award 2022. Betul. 2022. Itu dah 4 tahun dah. Yes, time tu baru je lepas melahirkan baby yang ketiga. Masya Allah. So sekarang baby pun dah besar Nani. Baby pun dah besar dah. Bercerita tentang rumah ni, Okay. kenapa pilih menetap kat Kelang? Okey, sebenarnya Nani daripada kecil memang orang Kelang. So dia macam tak boleh nak larikan diri daripada menjadi budak Kelang. Sama lah kita. So kalau orang cakap budak Kelang kan mesti dia macam ya Allah budak Kelang. Tapi budak Kelang lah orang kata kadang-kadang jiwa dia best. Jiwa dia best. So kenapa pilih rumah ni? Okey, so sebab dia dekat dengan kedai Nani sebenarnya, dekat Eco Gardens. Lepas tu dia dekat juga dengan mak mertua Nani. So senang lah orang kata tolong-tolong nak ambil anak-anak sekolah ke apa. Biasalah kita dengan family, Nani tak boleh lari. Nani lah seseorang yang very family oriented. Alhamdulillah. Nak tengok dalam boleh? Of course boleh. Jom. Okay, so ni dah rumah hamba Nani. Lepas tu, Nani nak kenalkan ni lah suami Nani, Muiz. Orang kata, ni lah baby love. Ni lah baby love. Awak tersengih-sengih kan? Terima kasih kerana sudi terima kunjungan Nona. Sama-sama, suka-suka. Sebab this is, orang kata it's our first home. So before this, kita pun duduk dengan my parents. So for us to be here and Nona datang ke sini pun, kita dah sangat-sangat rasa sangat-sangat bersyukur. Okey, macam dah bau semerbak lah. Kat dalam dapur tu ada apa tu? Oh, of course lah. Ada makanan-makanan dessert yang sangat sedap. Okay, so now Nani nak bawa ke my favourite place, my kitchen. Jom, baby. It's okay, baby. Go have fun. Okay, so baby tak nak ikut. So kita bawa Nona saja pergi tengok. Jom. Okay, so jom. So ni lah dapur Nani yang di mana all the magic happens. Yang kita selalu tengok dekat IG tu. Betul. Ni lah kakak-kakak yang masak semua sedap-sedap. Maid pun siap Ya. Pakai cantik hari ni. Kakak-kakak, pandang batu senyum sikit kakak. So kat sini lah orang kata where happiness lah. Orang kata happiness. My happiness. Sukalah. Ada ni Pavlova ni. Betul. Sukalah konsep dapur kitchen macam ni. Ya, orang kata dia tak besar sangat and dia bukanlah terlalu kecil. Orang kata dia selesa lah. So macam ni pun, this is my best seller Pavlova tau. So sambil kita borak-borak Nani susunkan lah. Ni kita punya Pavlova, kita tak strawberry, blueberry. Sedapnya Nani. Selalunya kalau you nak sediakan makanan untuk family, Betul. you suka masak macam mana? Masak Okay, so kalau macam Nani kan, daripada kecil, actually arwah nenek Nani, dia dah pamper Nani dari segi, dia akan masak semua orang punya lauk kegemaran. So Nani dah ada that orang kata habit yang macam okay, suami suka makan apa, kakak-kakak makan apa, anak-anak makan apa. Jadi Nani suka makan apa. So atas meja tu Alhamdulillah sentiasa meriah dengan pelbagai jenis juadah. Lepas tu kakak-kakak Nani pun dah terror tengok diorang ni semua. Dah tahu dah. Semua dapur. Diorang lah chef-chef Nani di rumah. Bestnya. Nani head chef. Diorang semua komis. Diorang komis. Okey, Nani kan, orang nak tahulah, you sebenarnya memang ada bakat memasak ke dari turun-temurun ke atau you belajar sendiri? Okey, itu yang semua orang tanya kan sebenarnya. So nak ikutkan, actually Nani sebenarnya dulu nak jadi cikgu, nak buka tadika. So Nani ada bachelors in education. I see. So Nani punya specialize sebenarnya in special needs, kanak-kanak special dan juga early childhood. So Nani ajar budak-budak umur 3 ke 4 tahun. Tapi tak sama tau ajar anak-anak sendiri. So Nani ada tu, lepas tu baru Nani lanjutkan ke culinary school. Bila dah buka kedai, Nani rasa Nani perlukan
lebih lagi orang kata pengalaman. Jadi baru Nani ambil culinary, Nani pergi ke Paris, Nani pergi ke Italy, Nani pergi ke cooking school semua untuk belajar cara-cara nak masak dengan lebih mendalam lagi. Merata dunia dia pergi nak Betul. menuntut ilmu kulinari. Sebab waktu kita buka kedai, Nani tak nak hanya menjadi seseorang yang tak ada pengalaman, yang orang takkan pandang yang kita ni memang got nothing. You know, because when you want to be a chef, you kena, orang kata, you kena ada experience tu. Dia tak cukup sahaja yang kita suka masak. Passion alone, orang kata it's not enough. Ni saya nampak ni. Memang macam ni ke? Ya Allah. Ya, so dekat rumah ni, Nani Nanti. sejenis dengan kakak-kakak kan. Saya tak tahu kalau raya, diorang dah tahu kena timbang berapa gram, blend macam mana, serai berapa, ketuk berapa, bawang kecil, bawang besar. Macam ni kan, kita tengah masak nasi goreng ni favourite Muiz. Dah ajar dah kakak-kakak dengan cekodok pisang. Cekodok pisang Nani ni legend. Okay. Siapa yang datang rumah Nani open house je dapat makan. Kami dapat makan tak? Dapatlah makan nasi. Itu yang nak rasa tu. So kakak-kakak dah tahu masak kat sini. So diorang memang, kita dah agihkan tau. Semua kakak-kakak Nani punya job. Job description macam tu. So minat memasak ni kan, memang datang sendiri ke atau macam mana? Nani daripada umur 5 lagi dah belajar buat roti jala dengan arwah nenek. So dia umur 5. So Nani dah memang expose banyak duduk dengan nenek. Sebab my dad dengan my mum dulu Malaysian Airlines. So mereka banyak fly. My mum, my dad kerja dekat Etihad juga, lepas tu duduk di Abu Dhabi selama 15 tahun. Jadi saya banyak membesar dengan arwah nenek saya dengan my auntie. So my auntie tak ada anak, nama dia Mak. So saya panggil dia Mak dengan Abah masa tu. So but I a lot exposed dengan dunia masakan. So benda tu bukanlah satu, orang kata it's just lonjatan lah orang cakap. Dia membuatkan Nani lebih lagi excited untuk membuatkan sesuatu makanan. Okay. Nampak sedap tak ni? Ya Allah, ni memang best seller. Ini kalau dekat kedai, kita buat 300 pavlova sehari dekat My Central Kitchen. Gila ni. Saya nampak tadi ada mesin buat kopi. Yes. Buat kopi. Of course. Nani suka jadi barista kat rumah. Jom. Special Nani nak buat untuk kita. Yes, so dekat sini lah Nani punya coffee machine Nani yang Nani memang suka buat kopi hari-hari. So sambil kita buat borak, Nani buat satu kopi, okay? Okay, sambil-sambil tu nak tanya lah. Alright. You dah 17 tahun kan? Betul. Usahawan gula Kekri kan? Nak tahulah apa titik terendah you, cabaran yang pernah you alami? Nani rasa, sambil tu nak cerita pula titik terendah kan, nanti sedih ni. Okay, tak adalah titik terendah sebab Nani rasa umur Nani, waktu Nani mulakan bisnes baru 18 tahun. Jadi orang kata, apalah pengalaman yang ada umur 18 tu kalau asyik duduk dengan arwah nenek. So bila kita buat bisnes tu nak manage dan juga of course cash flow. Nani buat bisnes daripada rumah. Waktu tu memang ada duit, tapi orang kata berapa banyaklah kita ada pun nak mulakan sesuatu bisnes tu. And ibu bapa Nani, orang kata dia bukanlah orang senang yang sehingga Nani boleh hidup senang. Tapi orang kata selesa. Jadi tak adalah duit lebih-lebih nak bagi sejuta ke. Tak ada macam tu? Tak ada. Semua cari duit sendiri. Waktu Nani buat kat rumah, kumpul RM1,000 beli chiller, kumpul RM500 beli oven. Sikit-sikit lah. Yeah, sikit-sikit dekat situ. Lepas tu, Nani kata managing people is the hardest thing bila kita muda. Kita muda ni challenging dia lah jaga quality produk kan. So kat sini kita nak steam susu kita. Sambil-sambil tu ya. Sambil. So orang kata tapi semakin kita dah berumur ni, orang kata pengalaman tu it gets better lah. Hari-hari sentiasa akan ada titik terendah. Hari-hari cabaran dia semua berbeza-beza. Tapi kita belajar untuk jadi better. Apa yang paling membuatkan you menangis lah? Nani rasa ada sekali tu, ada orang kata tak mampu nak bayar gaji pekerja. Okey, tak mampu nak bayar gaji pekerja dan Nani sendiri pun tak ambil gaji selama 8 ke setahun waktu tu. So, orang cakap bila tak ambil gaji tu, of course kita boleh hidup sebab makan je lah kat kedai kan. And waktu tu anak Nani pun baru 1. So, jadi it's not easy to go through situations macam itu. Kan? So, itulah orang kata. Dia kena macam ni. Kenapa nak buat macam tu? Sebab dia nak biar tak ada foam. I see. So kopi yang sedap ni, dia mesti ada krema dia. Okay, dah titik terendah, kita sambung. Okay, sambung. Okay, nak tengok mula nak buat corak apa ni? So tak ada lagi sini. Tak ada corak, simple je. Okay. Sini. Sambil tu. Sinilah kita. Tengok tunjuk. Biasa. Seberboleh Nani ni. So biasa Nani selalu buatlah kopi untuk suami. Nani bukan penggemar kopi, jadi Nani buat je lah kopi-kopi macam ni semua untuk
sang suami je kat rumah. Tapi sukalah praktis hari-hari. Nani suka. Seronok, best. Itulah seorang kata titik terendah tu memang susah. Contoh dengan arwah nenek Nani pun. Arwah nenek Nani pun hari-hari akan sentiasa mendoakan yang terbaik. Dia tahu hari-hari Nani akan ada masalah. Mana kita boleh lari daripada masalah kan. Tapi cara kita manage lah. Cara kita manage. Bercerita tentang arwah nenek. Macam mana arwah nenek tu mendidik ke atau pesanan nasihat daripada arwah nenek untuk Nani sekarang dah berjaya macam ni? So arwah nenek Nani ni dulu dia lah nurse tau dekat dental. So dia pandai cabut gigi semua. So daripada kecil Nani memang cabut gigi dengan nenek. Lepas tu nenek adalah seorang yang sangat konsisten. So arwah nenek dulu dia tak boleh jalan. Okay, arwah nenek kaki tak boleh jalan. Jadi dia pakai wheelchair dan dia pakai tongkat. Jadi bila dia masak dekat rumah, dia akan pakai office chair untuk bergerak. Jadi kalau kita boleh tengok seseorang umur 60 lebih pakai office chair untuk masak, untuk memastikan keluarga kita happy, apatah lagi kita ni. So jadi bila Nani tengok sifat nenek yang sangat-sangat disiplin, Mental dia. Nani kat situ. So sampai sekarang Nani simpan lagi kek tin arwah nenek semua. So Nani nak tunjuk. Mana? Kat belakang tu. Sentimental value tu. Ni yang tin ni. Okay. Okay, so dekat sini ini ialah tin-tin arwah nenek saya yang dah mungkin 30 ke 35 tahun. So memang dalam ni macam ni. Semua ni memang saya simpan. Ada satu bakul yang memang sangat-sangat besar. Jadi arwah nenek saya memang dari segi pinggan, ini even nenek saya ajar roti jala pun masih lagi guna yang sama. Nani memang tak tukar. Resepi arwah nenek pun ada lagi bersama Nani. So arwah nenek ni memberi orang kata impact yang besar. My parents pun suka masak, tapi Nani dia membesar dengan arwah nenek. Jadi dia berbeza sikit lah orang cakap kan. Lepas tu kita macam cucu yang terakhir, cucu yang manja, cucu yang terakhir, bongsu. Lepas tu nenek tiap-tiap minggu akan datang rumah untuk tengok Nani dan cucu-cucu, cicit. So memang macam tu. Hari-hari kena borak telefon 1 jam. Tanyalah Muiz kan, dia akan cakap borak apa lagi tu. Tak ada, dia memang borak pasal kehidupan. Itulah sebab tu Nani rasa dapur ni tempat yang Nani memang paling suka kalau dalam rumah. Orang kata selalu nak baring lah dalam bilik lah kan. Happy place. But my kitchen is where I put everything. My coffee, my drinks, Semua my like you. food. Semua dekat dalam ni. Dah siap dah. Okay, dah siap dah. Okay, so kalau nak ceritakan lagi pasal arwah nenek kan, secara sentimental, ini adalah koleksi pinggan dengan mangkuk arwah nenek juga. So nampak tak daripada kita punya cawan. So biasa kalau Nani minum teh tarik, inilah cawan yang Nani akan minum yang dapat mengingatkan Nani kepada arwah nenek lagi. Dah berapa tahun ni? Ini Nani rasa dah 40 tahun dah. So waktu arwah nenek meninggal, kat situlah yang kita orang pergi rumah arwah nenek dan ambil semua koleksi, kita bahagikan antara mak, mami, kakak, Nani. So Nani pilihlah yang bunga-bunga ni sebab orang kata nampaklah kita macam happy bila tengok. Adalah something yang kita untuk kenang kan. Betul? Memories kan. Orang kata ni semua memories and saya keluarkan waktu hari raya saja. Macam special occasion lah macam tu. Faham. Okay, bercerita tentang ruang makan ni. Mungkin konsep apa yang you ketengahkan untuk rumah ni? Okay, so untuk rumah ni sebenarnya, Nani kan ada 3 orang anak. So waktu anak Nani yang kedua baru Nani start pindah. So bila pindah tu Nani tak nak banyak sangat barang. Okay. Orang kata kalau banyak barang dengan anak-anak habis lakar kan semua pecah pula kan. Jadi dia minimalis tapi Nani still suka a bit of a marble look lah. Orang kata kita wanita-wanita ni masih lagi suka yang elegan, yang orang kata nampak posh. Tapi orang kata dari segi minimal, not too much. So Nani punya wall semua pun is just painted yang biasa sebab anak-anak akan conteng. Kerusi pun senang gerak-gerak. Maksudnya dia nak tolak ke kiri ke, nak ke kanan ke, semua boleh. So orang kata simple. Lepas tu meja makan Nani pun sebab rumah pun tidaklah terlalu besar. Jadi muatlah untuk 8 orang. Jadi kalau Nani buat hosting, memang kena take turns lah. Orang kata family datang je, tarik kerusi. Tarik kerusi. So nanti insyaAllah orang kata ada rezeki lebih, barulah kita boleh buat 420 ke 30 ke. Sebab Nani pula jenis yang memang hosting every time. Rumah Nani lah rumah orang kata persinggahan. Yang kalau parents nak datang makan, celebrate apa-apa, this is the house. So Nani lah chef dia yang akan masak semua. Dia bukan betapa besarnya rumah tu, tapi betapa ramainya yang meraihkan rumah kita tu kan. Untuk Nani rasa rumah besar satu hal, nak kena ada banyak pembantu. Jadi dah ada 3 pun dah cukup untuk kemas rumah ni. Jadi kalau besar lagi, Nani rasa nanti Nani jadi mami monster lah. Orang kata kan jadi mami monster, nak anak-anak lagi. Jadi ni pun adalah anak-anak hilang.
Yang senang, kau tidak panggil pun susah. Tak Ya, dengar betul. kan? Nani cakap, orang kata bukanlah terlalu besar tapi Nani rasa cukup. Orang kata you feel, bila you balik rumah, you feel enough. Itu yang paling penting kan untuk kita. Nani ni kita tengok serba boleh. Bukan je pandai masak, ada bakat masak semua. Boleh buat kopi tadi. Tapi juga hias rumah. Macam kita pernah pergilah kan Gula Cakery. Memang rasa cozy je kat dalam tu. So macam mana you dapat inspirasi untuk dekorasi? Untuk dekorasi, sebenarnya abang Nani lah interior designer. So on top of that, kita cheating sikit lah. So abang saya mempunyai mata seni, orang cakap. And then saya sendiri pun memang sukalah guna Pinterest. Saya suka tengok rumah-rumah ke design. Jadi bila kita buat untuk my restaurant, bila saya dah ada 18 cawangan, lagi banyak cawangan kita dah membesar, lagi cantik lah orang kata. Seni mata kita berubah kan. Ya, betul. Jadi kita follow up to date. Kalau time ni colour dia yang orang suka hijau, kita buatlah something green. Kalau orang kata yang nak evergreen, kita buat yang evergreen. Jadi sekarang Nani pun, orang kata Nani target market kan wanita-wanita dan juga kanak-kanak. Jadi Nani kena fokus kepada itu. Dia tak boleh terlalu hipster. Sebab tu rumah Nani pun bukanlah terlalu hipster yang orang cakap datang tu terlalu kosong ataupun tidak. So dia cukup selesa untuk keluarga, untuk anak-anak nak makan. Kerusi pun bukanlah yang macam terlalu berat untuk staff nak angkat juga. Yang boleh ya Allah bila duduk nak anak-anak ke apa, tapi kita pastikan keselamatan kanak-kanak juga terjaga. Jadi kita sebagai ibu ni, kita jadi business woman ni dia tak sama tau bila nak design. Kena make sure tak ada yang tajam-tajam. So orang kata macam ni semua kena belajar. Nani, mungkin boleh kongsi lah kan sepanjang dah 17 tahun, dah ada 18 cawangan Gula Cakery ni kan. Sales yang tertinggi ni pernah dapat? Kau kata tertinggi nak ke darat 18 outlet lah. Saya kira buat congak ni. Salah Alhamdulillah. Sebenarnya tahun 2025, Alhamdulillah sebenarnya kita pun dapat tutup jualan kita lebih daripada 60 juta sebenarnya. So orang kata sebab outlet Nani ni ada yang kecil, ada yang besar. Tapi untuk Nani untuk reach amount 60 juta ke 50 juta tu semua tu dah rezeki. Jadi untuk Nani apa yang paling Nani utamakan adalah bila sales tu tinggi, tak semestinya kita akan sentiasa berada di atas pun. Jadi soalan ni pun adalah soalan yang kadang-kadang kita akan rasa one day we might not know what will happen. Tapi kita kena sentiasa improve ourselves. So of course dengan 50 juta ataupun 60 juta, Nani of course nak lebih dan lebih lagi, tapi dengan cara yang betul. Macam tu. Dalam you sibuk-sibuk kerja, sales ke, dan kehendak you, apa yang you nak lagi tambah-tambah cawangan tu kan. I rasa mesti you pun nak kebajikan pekerja you terjamin kan. Nani rasa kalau kita cakap pasal kebajikan kan, semua business owner pun mesti inginkan yang terbaik. So waktu Nani ada 1 kedai, 2 kedai, of course orang kata fokus tu lebih banyak kepada team members. Tapi the moment kita dah lebih membesar dan sebagainya, kebajikan tu yes, tapi cara kita nak sustain business tu sebenarnya ialah benda yang kita kena pegang. Sebab jaga sahaja pun takkan cukup kalau kita tak jaga yang lain-lain. Jadi sekarang ni mindset kita ni kena berubah. So kebajikan yes, cara nak sustain lagi, nak consistent lagi, quality lagi, nak make sure kita akan dapat more brand awareness lagi. So banyak cabang-cabang dia untuk kita pastikan bisnes kita akan sentiasa orang kata naik. Siapa you punya supporter ataupun yang mendorong you untuk masuk dalam bidang ni? Ya Allah, tahu tak sebenarnya Mami kan, dia tak boleh makan kedai mana-mana kecuali kedai Gula Cakery. Saya ke sebab anak dia? Tak ada. Dia memang makan mana-mana, semua cakap Gula Cakery paling sedap. Kadang-kadang hari-hari jom, birthday party pun Gula Cakery. Saya sampai cakap kat Mami, Mami kita pergilah makan kedai lain. Ma, kita try. Tapi Mami ialah, no Nani, GC is the best. Itulah Mami. Sampai orang kata to an extent yang saya rasa betapa sukanya dia dengan rasa ikhlas tu memang sedap yang anak dia masak. Dia tak perlukan benda lain. Itulah supporter saya. Lepas tu dengan my husband lagi kan, Muiz kan. Orang kata kadang-kadang Nani sampai terlalu sibuk. Kalau kita buka kedai, kadang-kadang balik rumah pun 1-2 pagi apa semua. So anak-anak macam mana? So kakak-kakak saya pun main peranan. My mates yang kat rumah jaga anak-anak dengan baik, suami lagi. So banyaklah orang kata faktor-faktor yang kalau nak kata role model tu saya ada ramai. Dia bukan seorang je. Role model saya ialah my family members. Diorang ialah yang mendorong untuk segala-galanya. Lama sangat berborak ni. Nak minum air tak? Oh, thank you. Sama. Baby buat ke air ni? Tadi kat belakang bancur sendiri tadi. Wow, thank you. Jemput minum. Sidang saya. Boleh minum. Nak tanya ni, nak korek-korek cerita juga pasal Nani. Boleh tak? Bahaya tapi boleh. Boleh Sikit. Alang-alang dah ada kat sini nak tanyalah.
apa perkara yang orang tak tahu pasal Nani? Oh, tak tahu pasal Nani ya? Saya rasa orang tak tahu yang dia boleh menyanyi. Ah, seriously? Allah, dia adalah boleh lah. Actually waktu our wedding tu pun, dia menyanyi untuk waktu kahwin tu. Untuk suami dia nyanyi. Lagu apa tu? Ingat lagi? Menyintaimu. Mencintaimu. Chris Dayanti. Chris Dayanti. Sikit. Cuba sikit. Ya Allah, Akbar, janganlah. Sikit lah. I punya vocal teacher cakap kita tak boleh simply karaoke. Nanti kita punya voice kita pecah. Satu baris je. Mencintaimu. Nanti kena bayar. Kena bayar. Apa yang orang tak tahu pasal suami ni? Sebenarnya orang nampak Muiz ni sebenarnya dia chairman. Dia boss tau. Dia boss tau. Orang nampak dia boss. Okay, so dia memang boss saya. Tapi yang tak tahu sebenarnya Muiz ni sebenarnya dia chef dulu tau. So orang kata Allah temukan kita, dia pun chef, Nani pun chef. Tapi dia chef kat Cargo lah. Dia masak sup-sup ayam lah. Tak sama lah macam masakan kita kan baby lah. Tak sama. It's more like cook. More like a cook lah. Orang kata komis 3 lah baby. Komis 3. Komis 3 tu dia baru tengah naik. Dia belum sous chef lagi ya? Belum. Dia belum Isaac Chef lagi. Belum. Dan lepas tu selain daripada tu yang Nani rasa special juga pasal Muiz yang orang semua tak tahu ialah dia ada memory yang sangat kuat dari segi jalan. Apa tu? Drive kereta, hafal jalan. Orang panggil apa tu? Photographic memory. Tak tahu lah. Itu dia bukan fotogenik. Dia apa? Foto. Macam itulah. Grafik lah kan. Orang kata bila dia bawa kereta, dia boleh hafal tempat tu dengan cepat. Macam Nani kalau tak ada Waze, memang dah nangis-nangis dah, sesat. Tapi Muiz tak. Dia tahu nak parking kat mana, drop Nani kat mana, yang mana. Kalau Nani kata, okey nak tengok wayang, dah sampai dah dekat entrance. Kalau Nani dapat lah merata-rata. So itulah specialnya Muiz yang semua orang tak tahu. Itu je. Yes. Selain daripada tu, of course lah sebagai suami dah penyayang, sweet. Apa je, dia suka explore new things. Nani ni tak. Nani ni lah sejenis yang suka repetition. So kalau Nani suka makan sesuatu, itulah makanan Nani hari-hari. Okay. Kalau kicap, seminggu tu kicap. Sekejap je. Macam Muiz, hari ni kicap, esok lain pula. Lepas tu pergi restoran lain pula. Kita rasa, dia pernah bawa Nani pergi restoran ni, Nani siap nangis sebab tak boleh makan. Dia suruh makan daun. Daun tak tahu rap lah apa. Dia tak suka cuba benda baru. And she don't like to feel disappointed. Kalau pergi tempat kedai tu makanan tak sedap. Jadi macam kalau dia tak sedap nanti kita kena pergi Sebab makan Nani tempat dia rasa suka. kita sebagai chef memang kita kena explore. Tapi kadang-kadang Nani rasa benda tu tak worth it sebab Nani tak akan buat menu tu. Jadi orang kata tak perlu. Tapi Muiz suka bawa. Jadi ada yang menangis, ada yang gelak-gelak. Macam itulah Nani dengan specialnya Muiz ni. He's different and he is very very explorative lah. Nani ni sebenarnya very ikut buku. Nani Itu ikut je buku. lah. Betul. Tapi that's good. Juga It's good kan? untuk Sebab tu kita kahwin. consistency. Dia melengkap tau. Yang ni tak boleh ingat jalan, yang ni boleh ingat jalan. Kan Betul. nampak tu sweet dia. So orang kata dulu kita orang semua kurus. Dulu Asyik kurus. Kurus siapa sekarang? So dulu kita orang lagi kurus Lepas tu tiba-tiba hari-hari masak sedap. Sebab Muiz cakap dia suka makan kek. So dia hari-hari suka makan kek ni lah. Kek pandan gula Melaka lah, tiramisu lah. Dia lagi excited dari Nani. Itulah kita orang sebenarnya. Saling-saling orang kata complete each other lah. Alhamdulillah. Macam mana you all boleh kenal? Daripada kawan kita orang, kawan best friend ni lah best friend Nani juga. Okay. Jadi waktu tu kita orang dua-dua sebenarnya nak kahwin dengan orang lain. Alamak. Lepas tu tiba-tiba dia asyik datang kedai tau. Dia datang kedai, ya Allah, hari-hari. Okay, hari-hari dekat Kota Kemuning tu Sampai my dad cakap, you kalau lagi sedap kek tu kalau ada partner. Dah itulah dia the start of everything. And then lepas tu, hari-hari mesti ajak keluar. Nani reject. Cik, korang-korangnya not my type lah last time kan. Lepas tu, tiba-tiba dah jadi the best type ever. So hari-hari kita orang kenal bulan 1, tahun 2016. Lepas tu bulan 3 merisip, bulan 7 kahwin. Cepat kan? So kita orang kata jodoh lah very fast. Dan waktu tu arwah nenek pun ada. So apa-apa kena bodek arwah nenek lah. Macam nenek tolonglah nak kahwin cepat lah apa semua. Nenek lah dia berbujuk-bujuk. Bujuk ayah dia. Jom kita rasa kita punya ni Victoria sandwich ni memang sedap. Kita letak. Kita kena try, okay? So Nani akan bagi rasa. Nampak tak? So yang ni fluffy. Okay, jemput rasa. Okay, kita makan dulu. Nanti kita sambung. Yes.
Seronoklah tengok live Nani kan uruskan bisnes, dapat uruskan rumah, suami pula sangat membantu. Susah tak kalau you sendiri nak uruskan keluarga? Of course. Nani rasa kalau Nani seorang, tak adalah apa yang Nani ada sekarang tu. Sebab like you said, how can you nak jadi successful if you are alone? Kan orang cakap macam tu kan, keseorangan ni macam ni kita jadi successful. Kita boleh berjaya tapi mungkin dengan cara yang berbeza. So macam Nani dengan arwah nenek, dengan mami, daddy, mak pun dulu masak nasi kerabu kat kedai. So orang kata semua memory tu semua memang ada sebab Nani punya rasa tak takut tu sebabkan kita dah pernah berada dekat bawah yang nak naikkan bisnes ni. Jadi orang kata nothing can break me into like orang kata nak menjayakan bisnes ni, tak ada. Pernah tak ada momen you terpaksa tinggalkan anak dulu sebab you nak uruskan bisnes you yang you rasa alah teruknya I ni? Of course ada. Nani ni selalunya akan ada mum guilt. Mum guilt tu siapalah yang tak ada kan. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang bawa budak-budak jalan kat asyik-asyik nak duduk hotel lah, nak apalah, semua tu perlukan duit. So kadang-kadang kita pun jadi nak duit, nak bawa anak-anak, tapi kalau duduk kat rumah spend time dengan anak. Sebab tu kadang-kadang Nani tak pernah fikirkan sebagai orang kata kena ada family time, kena ada work time. So Nani cuba untuk integratekan dua-dua. Maksudnya kadang-kadang pergi kedai bawa anak-anak. Itulah kelebihan ada bisnes sendiri kan. Orang kata bawa anak-anak sendiri, bawa kadang-kadang satu kampung bawa. So orang kata tak ada salahnya. Rasa bersalah tu memang ada, pergi hotel, bawa anak-anak. Dulu masa Nani buka kedai yang ketiga, baby pun kat sini lagi dengan carrier. Nani buat kopi, hantar kek kepada customer. Mungkin zaman tu, social media pun tak terlalu berleluasa. Jadi orang appreciate benda-benda kecil macam ni. Tak banyak orang kata kecaman. Semua benda-benda yang baik-baik waktu dulu-dulu tu tau. So Nani sangat-sangat enjoy waktu kita susah. Tapi dia tak adalah sampai you akan rasa terlalu down. So kalau anak-anak tengok you balik busy ke, dah balik sekolah, mami cik balik malam je, macam mana ni? Kalau call kan, Nangis. macam my kids semua akan macam mami what time you coming back, jarum besar tu pukul berapa dan mana. And kadang-kadang dia kata mami janji nak send me to school, mami tak send. Mami janji nak fetch, tak fetch. So of course benda tu breaks my heart internally. Tapi selalu kat situ lah kadang-kadang bawa diorang jalan-jalan lepas tu. And then anak pun dah besar. My first son dah 8 tahun. Tapi dia lah yang paling manja. Yang kedua pun sama manja, ketiga. Tapi sebabkan ada support daripada my husband Muisan, jadi dia pun selalulah pujuk anak-anak. Ada my umi baba, my in-laws, yang akan bawa diorang pergi Padang. Kakak-kakak pun, ya Allah, dengan cukup rasa kesabaran. Orang kata, orang luar nak jaga anak-anak kita ni. Sebab saya kan seorang cikgu. Jadi saya tahu perasaan nak menjaga anak orang bukan mudah. Jadi bila kakak-kakak saya ni orang luar yang jaga dengan penuh kasih sayang, benda tu dah cukup bermakna dah untuk saya. You pernah tak bawa you punya masalah di office ke kan, di kedai ke, bawa masuk rumah? Orang kata mungkin masa awal-awal tu yes lah. Of course tak boleh nak simpan kan. Orang kata kita nangis kat office lah. Tapi benda tu orang kata kalau ingat balik gelak kot. Sebab ya Allah, apa memalukan kan kita ni. Sebab tu lah orang kata lagi kita berumur, lagi kita pandai bawa diri kita. Kita matang kan. Jadi zaman dulu tu ialah satu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Tapi bukan sesuatu yang kita nak repeat. Saya tak nak ulangi benda yang sama. Jadi kita kena sentiasa improve, sentiasa fikir apa yang terbaik. Macam tu. Yelah kat office you adalah lady boss. Tapi Betul. kat rumah Itulah tu. kadang-kadang kena tukar dah. Kadang-kadang kan terbawa-bawa juga lady boss tu kadang-kadang dengan kakak-kakak pun dah jadi lady boss kan. Itu yang kadang-kadang nak belajar untuk merendahkan diri dan menjadi neutral tu pun it's not easy. Sebab saya training staff saya sampai 400 orang. Bila staff baru masuk. Lepas tu dengan anak-anak lagi nak mengajar tuition lagi, dengan exam dia lagi. Lepas tu nak memastikan saya dengan suami pun kenalah bahagia juga kan. Orang kata happy family will have a happy life. So benda tu semua ialah cabaran. Okay Nani, apa harapan you sebagai ibu untuk you nak wariskan ke anak-anak you? Itulah, mungkin sebab anak Nani masa lagi kecil kan. Kadang-kadang my husband selalu cakap, janganlah overthink maybe kan nak jadi apalah, nak apalah. Tapi kalau I tanya Ara, dia kata jadi chef. Sebab dia suka tengok mami dia kan. Tapi kalau kata abang dia, tak tahu lagi abang dia. Tapi abang dia minat Lego. Yang si kecil tu minat golf. Suka main macam bapak dia. Jadi orang kata apa yang nak diwarisi tu mungkin belum lagi lah kot. Kadang-kadang kan kita cakap belum sampai to the extent where kita nak fikirkan. Tapi of course kalau boleh apa-apa pun nak yang terbaik lah. Orang kata whatever it is, kita nak the best for them. Janji ada kerja. Janji happy, janji best. Ya. Macam tu. Memanglah seorang ibu nak yang terbaik kan untuk anak-anak Betul. dia.
Dan kita dah tahu you banyak buat dessert ni kan. Okay. Dessert macam-macam dah kat Gula Betul. Cafe ni. Bila dah banyak dessert, kenalah banyak exercise juga. Betul. Macam mana you jaga kesihatan diri? Mungkin ada hobi tertentu yang you amalkan? Okay, kalau nak kata hobi tu taklah. Nani memang kaki makan sebenarnya. Kalau makan dessert tu, ya Allah, kalau coklat, hantu coklat. Tapi Nani dengan my husband Muiz suka buat boxing sebenarnya. Kita orang akan panggil trainer datang rumah dan buat boxing. So suka release. Dia kadang marah kat kedai nak tumbuk siapa. Jadi kita tumbuk lah, orang kata belajar release kita punya energy lah. Macam kadang-kadang kalau nak buat exercise lain kan, Nani suka swimming. Muiz tak suka swimming, Nani memang suka terjun. Sebab tu masa kecil-kecil, impian Nani mesti ada swimming pool untuk rumah. Yang kecil pun tak apalah kan. Jadi senaman boxing tu mesti ada. Tapi tak adalah menjaminkan dia jadi terlalu sihat. Tapi orang kata adalah something untuk menolong membakar lemak-lemak kek Nani. Nama kedai pula Gula Cakery. Penuh dengan sugar in our life. Tapi tak ada diabetik. So orang kata masih lagi sihat. Kena jaga jugalah kan kesihatan Betul. kita tu. And then dia Nani rasa kita kena balance lah. Kalau suka makan dessert, janganlah makan terlalu banyak sangat benda lain. And then lepas tu Nani punya father pun, daddy pun dia sangat-sangat particular about food. He is 70 plus but dia main lagi golf. Dia boleh lagi exercise, dia masih lagi drive. Jadi Nani rasa my family pun is very, orang kata, health conscious juga. Jadi tidaklah merisaukan sangat untuk Nani nak menjaga kesihatan. Sekarang pun 1 meal a day. Apa semualah Nani cuba. Tak makan banyak, makan salad. Sama-samalah nak maju bisnes, kesihatan pun kena jaga. Kena jaga gigi, suka makan gula ni macam mana. So kena pergi dentist setiap 3 bulan, cek gigi ni lagi. Untuk gigi anak-anak lagi. Senang cerita gigi kakak-kakak saya lagi. So kita orang memang orang kata kena cuba yang terbaik lah. I mean to be healthy is not an option. Kita still kena juga bersenamlah sedikit sebanyak. Terima kasih Nani. Thank you so Banyak much. kisah inspirasi you pasal lifestyle you, pasal bisnes semua yang kita boleh jadikan inspirasi. Thank you so much kerana sudi datang to my first home yang Nani work very hard. Orang kata daripada muda, daripada bawah sampai dah sekarang. Inilah dia orang cakap what I've done my best for the family bersama keluarga. So thank you so much. Terima kasih Nani. Ya Allah, excited. Kalau ada rumah yang kedua, ketiga dan seterusnya, panggillah Nona lagi. Ya Allah, insyaAllah. Doakan Nani akan ada lagi 100 cawangan, mana dah tahu barulah ada rumah baru Semoga bisnes dan hajat yang berkaitan Gula Cakery tu dipermudahkan, berjalan lancar untuk Nani. Amin, amin, amin. Kita dapat memanfaatkan lagi lebih ramai orang Nani. InsyaAllah, doakan. InsyaAllah. Bye, kita jumpa lagi di lain episod Nana Lifestyle.